Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak ziarah bersama dengan cikgu pada sesi kali ini di mana kita masih lagi dalam bab 5 tingkatan 5 iaitu pembentukan Malaysia. Fokus cikgu pada hari ini ialah tentang 5.5 iaitu tentang Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Jadi selepas kita belajar tentang tajuk ni, cikgu harap kamu dapat menyatakan kembali bagaimana Perjanjian Julai 1963 ini dilaksanakan dan kemudiannya kamu tahu tentang peristiwa pengisytiharan Malaysia. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita belajar bersama-sama. Pertama, kita lihat dahulu Perjanjian Julai 1963. Apa yang kita kena tahu tentang Perjanjian Julai 1963 ini? Okey, Perjanjian Julai 1963 ni kita kenalinya juga sebagai Perjanjian Malaysia ataupun Malaysia Agreement. Dan Perjanjian Malaysia ini merupakan dokumen yang ditandatangani oleh Kerajaan British yang pertama, yang keduanya Persekutuan Tanah Melayu, yang ketiga Sarawak, yang keempat Sabah dan yang kelima Singapura. Jika kita lihat daripada senarai, ini adalah pihak yang terlibatlah di dalam Perjanjian Malaysia ini. Perjanjian ini telah ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London. Dan prinsip utamanya ialah untuk mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Dan kandungan perjanjian ini adalah seperti yang telah dikemukakan oleh JAK, Jawatankuasa Antara Kerajaan, yang kita dah pun belajar di dalam tajuk sebelum ini. Kemudian kita lihat pula antara intipati Perjanjian Malaysia. Okey, yang pertama kita lihat dalam Perjanjian Malaysia ini adanya tarikh pembentukan Malaysia iaitu pada 31 Ogos 1963. Jadi tarikh pembentukan Malaysia adalah 31 Ogos 1963. Dan kemudian yang kedua, Ahli Persekutuan Malaysia. Jadi yang membentuk Malaysia ni adalah terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan juga Singapura. Dan yang ketiganya ialah British mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Jadi kemerdekaanlah kepada Sarawak, Sabah dan juga Singapura apabila mereka menyertai Malaysia. Dan yang keempat ialah memberi kelebihan kepada Sarawak dan Sabah menubuhkan kabinet negeri. Maksudnya di negeri Sarawak dan Sabah akan ditubuhkan kabinet negeri. Kemudian yang kelima ialah memperuntukkan tempoh masa peralihan. Contoh dalam bidang pentadbiran awam dan juga pendidikan kepada Sarawak dan juga Sabah. Dan yang keenam ialah kerusi parlimen. Kerusi parlimen ni telah diberi kepada Singapura sebanyak 15 kerusi. Manakala untuk Sarawak pula 24 kerusi dan Sabah pula mendapat 16 kerusi di dalam parlimen. Jadi itu yang keenam. Dan yang ketujuh ialah penduduk Bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan yang sama seperti orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi penduduk Bumiputera di Sarawak dan Sabah akan mendapat keistimewaan seperti mana orang Melayu dapat. Dan di sini kita dapat senaraikan antara intipati Perjanjian Malaysia lah yang ada di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kemudian kita lihat pula kepada misi pertubuhan PBB ataupun bangsa-bangsa bersatu. Ini sebenarnya ekoran daripada bantahan oleh Indonesia. Indonesia sebenarnya membuat bantahan rasmi pembentukan Malaysia ini di PBB. Oleh sebab itu, U-Turn yang merupakan setiausaha agung PBB pada waktu ini telah mengumumkan penubuhan sebuah jawatan kuasa iaitu United Nations Malaysia Mission atau UNMM pada 12 Ogos 1963 untuk menilai dan membuat laporan. Dan Lawrence McLemore yang merupakan Duta Amerika Syarikat di PBB telah mengetuai rombongan melakukan tinjauan di Sarawak dan Sabah ini. Dan akhirnya, laporan setiausaha PBB telah disiapkan pada 14 September 1963. Hasil daripada laporan itu telah menunjukkan penduduk Sarawak dan Sabah ni menerima pembentukan Malaysia. Jadi kita lihat di sini penduduk Sarawak dan Sabah masih juga nak terima pembentukan Malaysia.
Malaysia. Jadi kita kena ingat sebelum ni di dalam perjanjian Malaysia telah dinyatakan di situ di mana pada 31 Ogos 1963. Tetapi laporan setiausaha PBB ini keluar pada 14 September 1963. Oleh sebab itu kita lihat pengisytiharan pembentukan Malaysia yang sepatutnya diadakan pada 31 Ogos 1963 terpaksa ditangguhkan. Sebab itulah pengisytiharan telah diadakan pada 16 September 1963 selepas keluarnya laporan setiausaha PBB ini. Itu tentang misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kemudian kita lihat pula tentang peristiwa pengisytiharan Malaysia pada 16 September 1963. Di sini kita akan lihat di 3 tempat. Pertama, kita lihat di Kuala Lumpur, di mana Yang di-Pertuan Agong telah membaca pengisytiharan Malaysia di Stadium Merdeka dan disaksikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Ini di Kuala Lumpur. Dan di Sarawak pula, Datuk Abang Haji Openg Abang Syafiee telah mengangkat sumpah Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Jadi sekarang Datuk Abang Haji Openg Abang Syafiee ini telah menjadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Dan pengisytiharan Malaysia telah dibaca oleh Kir Johari yang merupakan wakil kerajaan persekutuan di Kuching, Sarawak. Turut hadir ialah anggota Kabinet Negeri. Jadi ini untuk Sarawak. Manakala di Sabah, Datuk Mustafa Datuk Harun telah mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah dan seterusnya menandatangani surat sumpah jawatan Yang di-Pertua Negeri Sabah. Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama ialah Datuk Mustafa Datuk Harun. Dan wakil kerajaan persekutuan semasa pengisytiharan Malaysia di Sabah ini ialah Tun Abdul Razak Husin. Jadi di sini kita lihat peristiwa pengisytiharan Malaysia pada 16 September 1963 di Kuala Lumpur, di Sarawak dan juga di Sabah. Jadi cikgu harap apa yang cikgu kongsikan di sini kamu dapat manfaat sebaik mungkin. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jangan lupa untuk ikuti video cikgu yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye.